Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Abdul Rahim, KPPD, IPD Ipoh, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 16 Safar 1444 Hijrah bersamaan 13 September 2022 masih tepat diadakan setinggi puji syukur kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadil Ustaz Mazli Nuri bin Mori Hafizullah Ta'ala. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz yang menjadi imam solat zuhur sebentar tadi. Dan seperti biasa kita akan teruskan pengajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah disusun oleh Tuan Guru Fadilatul Syekh Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahaji Al-Ali Hafizullah Ta'ala. Jadi kita teruskan perbincangan berkenaan dengan sifat, sedikit kupasan ya, iaitu secebis bahasan antara sifat dan zat pada muka surat 28 ni. Untuk memahami beza antara zat dan sifat boleh didapati melalui perbahasan zat dan sifat makhluk. Contohnya selai kertas. Kertas adalah makhluk. Apa-apa yang kita dapat lihat pada kertas itu ialah sifatnya. Artinya dengan hanya melihat saja pada benda itu, berdasarkan sifat yang ada padanya, lantas kita mengatakan bahawa ia adalah kertas. Kemudian kita pegang kertas itu, akan dapat kita rasa. Maka yang dapat kita rasa itulah dikatakan zat bagi kertas itu. Ya. Contohnya kalau macam kertas A4 tu kan, ya, kertas A4 tu warnanya putih, saiznya A4, itu sifat bagi kertas adalah bila kita pegang kesat, kan, itu adalah sifat bagi kertas. Kertas itu adalah zat. Apa-apa yang kita lihat dan rasa pada kertas itu adalah sifat dia. Kalau macam bunga contohnya, baunya, bila kita bau, tu dia. Bunga raya lain bau, bunga melur lain bau, bunga cempaka lain bau. Begitulah yang dikatakan sifat bagi zat. Maka yang dapat kita rasa itulah zat bagi kertas itu. Dengan ini
Adakah dapat kita pisahkan sifat kata situ daripada zatnya? Tentu tidak. Inilah maksud kenyataan zat berdiri di atas, sifat berdiri di atas zat. Itu dia. Jadi kenyataan sifat berdiri di atas zat itulah maksud dia. Maknanya tanpa zat maka tiada sifat. Ada zat maka ada sifat. Itu dia. Ada benda tu ada sifat dia. Kan macam sejadah kita semayang ni kan. Kan ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu. Itu sifat bagi sajadah. Kan gebu contohnya, bila kita pegang dia rasa dia gebu. Itu sifat bagi sajadah itu. Kan kalau bau harum bau dia, bau kapet tu kan, naik bau dia, harum bau dia pasal dia bau. Kalau dah bertahun-tahun, macam kapet kita ni dah 5 tahun, tak ada lagi dah bau dia, gebunya masih ada, walaupun sudah agak sedikit berusia. Dia tinggal 3 tahun lagi minimum, maksimumnya 5 tahun lagi. Kapet ini akan berada di surau kita ni. Lepas 3 ataupun selewatnya 5 tahun, wajib ditukar kapet ini. Itu dia. Bila tu lagi 5 tahun lah, 27 nanti, 27 nanti, wajib kena tukar. Tak dapat tidak, sebab dah sampai tempoh hayat dia. Kan? Jadi sifat dia waktu itu, sifat dia mungkin dah tak gebu, mungkin sifatnya kasar, kan? Tidak gebu lagi, mungkin nipih saya rasa, kan? Kalau kita baring pun nipih, kita rasa tak selesa, kurang selesa. Itu sifat bagi permaidani ataupun kapet masjid ni. Kena tukar bau. Tukar bau dapatlah balik sifat kapet bau, kan? Gebu, lembut, kan? Harum baunya, kan? Apa ni, warnanya cantik, menarik. Macam ni cantik, menarik juga kan dia ni. Tapi kalau dibanding dengan 5 tahun dahulu, tak sama, kan? Sebab dia dah melalui proses-proses dia, kan? Itu adalah makhluk, sifat bagi zat makhluk. Tapi ingat, perbahasan kita ini hanya pada sifat dan zat makhluk. Sifat dan zat Allah SWT tidak boleh kita bahaskan demikian, kerana ia ada berbeza sama sekali dengan makhluk. Cuma di sini hanyalah bermaksud memahamkan sifat Allah Ta'ala juga berdiri atas zatnya dan tiada sekali-sekali berpisah daripada zatnya. Jadi sifat dan zat Allah itu berbeza. Allah itu zat ketuhanan, maka tidak boleh disamakan dengan zat makhluk yang boleh dipegang, boleh dirasa, boleh dilihat, boleh didengar, boleh dicium, boleh dibau. Dia tak sama. Tetapi persamaannya ialah zat Allah Ta'ala ini ada sifat dia, dan dia tak terpisah daripada sifat dia. Dia ada zat dengan sifat Allah seiringan, tidak terpisah. Ada golongan-golongan dalam umat Islam yang menganggap zat dan sifat Allah itu terpisah. Jadi itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau di Perak ni, kutubah kita menyebut ahli sunnah wal jamaah, tetapi di Negeri Sembilan disebut dengan tambahan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dia, supaya lebih terperinci. Sebab Syiah pun, dia pun kata dia ahli sunnah wal jamaah. Wahabi pun dia kata ahli sunnah wal jamaah. Dia mendakwa, mereka pun sama, mereka pun ahli sunnah wal jamaah juga. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Jadi kitab yang kita mengaji ni pun akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Sunnah wal Jamaah. Tapi Asy'ariyah
Maturidiyah. Kerana itu adalah pengertian ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bertauhid dengan akidah Asy'ariyah dan aliran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka berfiqh dengan salah satu dari 4 mazhab yang masih ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dan mereka yang berpegang dengan aliran tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah ta'ala. Kan, termasuklah ahli-ahli kumpulan tarikat tasawuf. Itu dia ahli sunnah wal jamaah. Atau kena faham, kalau orang tanya kita ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Itulah pengertiannya. Jadi terkeluar dari golongan Syiah, terkeluar Wahabi, terkeluar golongan Mu'tazilah, terkeluar Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Qadiani, semua terkeluar tu. Hadi minallah pun terkeluar. Ada golongan baru sekarang ni kan, di kalangan umat Islam, Hadi minallah, terkeluarlah dia. Pasal mereka tidak memakai takrif yang disebut tadi, kan, kumpulan apa tu, taslim sekali, kan, dan ajaran-ajaran sesat. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, kan. Itu dia. Maka ulama membagikan, akhir sekali ulama membagikan sifat pada 4 jenis. Pertamanya subutiyah, yang ini jenis tahqiq, sabit sungguh pada fikiran sahaja, iaitu sifat nafsiyah. Kalau dirujuk kepada sifat Allah, ia termasuk dalam sifat nafsiyah. Kemudian adamiyah, ini jenis tiada. Maka untuk Allah ianya adalah sifat salbiyah. Wujudiyah, iaitu jenis ada. Adamiyah jenis tiada. Maksudnya sifat makhluk ini, sifat Allah ini tiada pada makhluk. Wujudiyah jenis ada. Sifat wujudiyah ini ada pada Allah dan ada pada makhluk, tetapi berbeza. Berbeza. Maksudnya sifat wujudiyah yang ada pada Allah itu tak ada pada makhluk. Itu maksud dia. Makhluk dia ada kudrah, ada kuasa, ada iradah, ada kehendak, hayun, ada hidup, ada pendengaran, ada penglihatan, ada percakapan, ada. Tapi tak sama macam sifat Allah. Sifat Allah itu bila sebut kudrah, Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Iradah, Allah maha berkehendak. Hayun, Allah Ta'ala maha hidup. Sama, Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat. Basar, Allah Ta'ala maha berkata-kata. Apa maknanya? Maknanya situ Allah Ta'ala itu infinity, kata orang putih. Dia tidak ada limit. Kita manusia ada limit. Hidup kita ada limit dia sampai masa mati. Kehendak kita ada limit, tak semua benda kita boleh dapat. Kan, tak semua benda kita boleh dapat walaupun kita terkaya di dunia. Kita ada kuasa, tapi kuasa itu tak kekal selama-lamanya. Hari ni kita ada kuasa, besok dah tak ada. Bila dah bersara gitu, tak ada kuasa lah. Apa jawatan kita semua dah tak ada. Itulah bila kita bersara, itu jadi YB. Apa dia YB? Yang bersara. Tak ada dah apa-apa, semua tak ada dah. Kan?
Seorang raja mangkat, habis semua tak ada kat dia dah. Kuasa tak ada, kehendak tak ada, ilmu tak ada, dengar tak ada, lihat tak ada, dengar tak ada, berkata-kata tak ada, semua tak ada dah kat dia. Tapi Allah Ta'ala semua tu mesti ada pada Allah. Itu maksud dia, sifat ma'ani tadi. Kemudian haliyah, jenis keadaan, yang mana pada Allah ianya merupakan sifat maknawiyah. Jenis keadaan Allah. Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala itu keadaannya berkuasa. Macam mana keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa? Tak sama macam keadaan manusia berkuasa. Manusia berkuasa, ada lagi yang lebih berkuasa dari manusia yang ada kuasa tu. Kan, contoh Perdana Menteri ada lagi yang kuasa agung kat atas. Tu kan, bukan maknanya dia berkuasa itu tak ada had. Allah Ta'ala berbeza dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu berkuasa tak ada had. Keadaannya Allah Ta'ala maha berkuasa. Itu dia kata sifat maknawiyah. Itu dia. Jadi itulah apa yang kita faham tentang sifat Tuhan, sifat Allah SWT secara kasarnya. Kemudian nanti insya-Allah pada kuliah kita datang kita akan sambung tentang asma dan af'al. Apa yang dikatakan sebagai asma dan apa yang dikatakan sebagai af'al. Kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang insya-Allah nazil Allah SWT. Kita akan bertemu pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi itulah dia untuk setakat untuk hari ini, yang baik dari Allah SWT yang kurang dari kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dikongsikan pada hari ini untuk pemahaman kita dan supaya kepercayaan kita lebih mendalam, lebih jelas, lebih cerah, dan mudah-mudahan kita berada dalam lingkungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai golongan yang dijamin Allah SWT masuk ke syurga insya-Allah. Dan baik dari Allah SWT dan kurang baik semua. Wallahu a'lam bishawab. Qul zata fa'azmi wa lakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.